Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang kepada semua sahabat-sahabat uh, yang ikut serta dalam live pada malam ini yang bertajuk GERD dan gastrik. Satu tajuk yang sangat penting yang mana mungkin di kalangan ahli keluarga kita ada mengalaminya, ya. Boleh katakan hampir setiap keluarga ada masalah GERD dan juga gastrik. Itu kalau masalah GERD tu adalah perkara biasa yang kita dengar lah, ya. Jadi pada uh, malam ini saya kongsikan slide dan juga video untuk memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Okey, saya mulakan dengan slide. Okey. Pada malam ini kita akan menerangkan tajuk berkenaan dengan heartburn ataupun sakit buluh hati, acid reflux, GERD dan juga gastrik. Sekarang mari kita kupas lebih lanjut apakah istilah-istilah ini, ya, yang kita kongsikan pada malam ini. Okey, heartburn ataupun kita panggil pedih buluh hati lah. Orang kampung panggil pedih buluh hati. Simptom pedih buluh hati ni semua orang tahu. Dia katakan setiap orang akan merasai. Apa dia rasanya? Rasa pedih buluh hati tu, rasa terbakar, pedih di dada, rasa panas kat leher, tekak, ya. Selalunya berlaku waktu bila tahu? Waktu selepas makan ataupun waktu baring. Puncanya acid reflux. Apa benda tu acid reflux ni? Nanti kita akan kongsikan. Acid reflux ni aliran balik isi dari perut, utamanya asid yang memproses makanan dalam perut tu ke saluran pemakanan. Kat sini ada saluran pemakanan ni. Itu sampaikan kita terasa masam. Asid kan, mesti ada rasa masam, ya. Ada yang rasa pahit pun ada kat mulut, tekak, ya. Itu kalau dibiarkan gigi kita pun boleh rosak, ya. Enamel gigi kita pun boleh rosak. Itu yang terasa macam panas, pedih di hulu hati. Siapa yang berisiko orang yang mengalami acid reflux ni, ya. Di sini aku tunjukkan senaraikan orang yang merokok, ya, berat badan berlebihan, ambil ubat tertentu, ada orang yang ada masalah diabetes, hypertensia ni dia di mana bahagian atas perut tu dia tersangkut dekat lapisan diafragma. Itu akan dikupas dalam tajuk yang berbeza lah. Dan juga wanita hamil. Tapi kalau yang acid reflux ni berlaku berulang kali dan kerap, itulah masalahnya. Kalau selalu berulang kali kena acid reflux atau panas buluh hati ni, pedih buluh hati, maka ia dinamakan satu penyakit iaitu GERD. Jadi kalau di antara anda sering mengalami pedih buluh hati lebih daripada 2 kali seminggu, itu dah consider sebagai GERD. Kenapa asid ataupun isi kat perut tu boleh naik ke atas? Kerana dekat saluran makanan ni ataupun panggil esophagus, saluran esophagus ni dia ada 2 injap kat atas, ada injap kat bawah. Kita panggil injap lah, sebenarnya sphincter, ya. Sphincter tu kalau lemah, terbuka ataupun mengendur, dia sentiasa terbuka, ini boleh menyebabkan asid dalam perut tu naik ke atas. Sebenarnya sphincter tu dia terbuka ketika makanan lalu daripada mulut kita turun ke bawah, dia akan buka, automatik buka. Tetapi makanan tak masuk, dia terbuka juga. Sepatutnya dia tertutup. Tak ada makanan, dia tertutup. Tapi dia sentiasa terbuka. Bila terbuka, maka asid yang kat dalam ni mungkin tengah bertindak balas, memproses makanan di dalam perut, dia boleh naik ke atas. Apalagi ketika dalam keadaan baring. Lagi mudah dia nak keluar daripada mulut kita. Simptomnya, ya, seperti mana kita maklum, selain pada pedih buluh hati, dia rasa terbakar kat tekak ni, rasa masam pahit kat mulut, sukar menelan, mual, muntah dan perut pun tak selesa. Okey, kalau dibiarkan, dia boleh menyebabkan esophagus tu keradangan dan sempit.
Boleh menyebabkan asma, ya, boleh menyebabkan batuk, ya, gigi pun boleh terhakis. Tapi ada juga kes yang boleh mendatangkan kanser. Itu jarang berlaku lah. Jadi kena faham, ya, apa itu tadi heartburn ataupun pedih hati. Puncanya daripada acid reflux. Kalau berulang kali acid reflux itu berlaku, maka dipanggil satu penyakit, iaitu dipanggil GERD, gastroesophageal reflux disease. Simple saja nama rawat GERD ni, ya. Pertama sekali kita kena urut di bahagian ulu hati, bahagian perut ni. Ni ada lambang biru ni. Ini tempat yang selalu ada simpulan, lingkaran yang menyebabkan boleh memberi tekanan, tarikan daripada kepada sfinkter tadi. Sakit GERD biasanya ada alami masalah berbagai rasa keras, ada rasa macam ada benda pejal, ya, ada benda yang tersimpul di bahagian sini. Bahagian ini sebenarnya separuh daripada pusat. Ini pusat, ya, ini pusat. Masalah kebanyakannya berada di sebelah atas ni, iaitu daripada ulu hati ke tengah. Dekat sini ada perkataan CV16, CV14, CV12, CV22 adalah merujuk kepada yang bertanda biru ni. Urut dia bahagian sini, tapi bertumpuan kepada warna biru ni. Kalau anda confuse kedudukan warna biru ni, anda urutlah sepanjang ni. Bila terasa macam, aduh sakit, kat situ poinnya. Tak payah tekan kuat, lalu saja dah sakit lah, ya. Dan satu lagi, kita perlu kawal sfinkter sebelah atas. Sebab itu kita ada poin warna biru kat sini, ataupun dinamakan CV22. Kita kena urut di kat sini, ya, dekat sini ada lekuk kat tengah, apa ni, kat leher kita ni ada lekuk kat sini. Ini kena urut supaya asid, ya, dari perut tu tidak keluar. Kalau sekerap berlaku, menyebabkan gigi kita pun boleh rosak, sebab dia asid naik ke atas. Kita pastikan kita urut di sini, ni kat sini, ya, yang berwarna biru ni. Okey. Selepas itu, ya, selepas itu barulah kita urut di PC6, nama titik tu PC6. Diguna 3 jari, 3 jari daripada pergelangan tangan. Ini poin dia. Okey. Kemudian kita urus sistem imun di bahagian kaki, iaitu nama poin tu ST36. Okey, dia berada di sudut dua tulang. Ni tulang fibula, ni tulang tibia. Dia berada di sudut kat sini. Dan poin yang terakhir ialah dia terletak sudut di antara ibu jari dengan jari yang kedua. Urut di sini. Dan sebaik-baiknya anda urut tulang belakang. Satu tajuk yang beza sebenarnya, tapi pun masukkan. Kita urut poin betul-betul letak di tengkuk. Ya, urut di sisi tulang belakang. Kalau anda confuse kedudukan titik, sebab di antara anda ada yang belum belajar urut kan, jadi awak borong je pakai 4 jari ni. Kat situ ada satu nama tulang, iaitu cervical 1 ataupun C1. Dan aras bawah tulang berikat, terdapat juga 2 poin kiri dan kanan. Kita urut, di mana situ kedudukannya ialah terdapat tulang T8, torasik 8 dan torasik 9. T8 dan T9. Mungkin di antara anda tak faham berkenaan dengan kod-kod yang saya tunjukkan, tetapi memadai anda faham kedudukan tu. Kedudukannya urut je sisi tulang belakang. Okey, untuk makluman anda, kita di antara anda mungkin confuse cara urutan dan sebagainya. Ini simple je, ya, tak payah tekan kuat, just lalu sakit, lalu pun dah sakit. Sebab pesakit GERD, tempat yang saya tunjukkan itu dia biasanya bersimpul, berselirat, ya, tegang, kadang ada kepingan-kepingan lapisan tisu kat situ.
urut je lah, perlahan. Seminit, 1 poin, 1 minit memadai. Okey, jangan tergesa-gesa nak merawat suatu penyakit yang dah lama. GERD ni kira penyakit yang berulang-ulang dan mungkin lama dah. Baik kita merawat dengan pattern dia juga. Biarlah kita rawat berulang-ulang supaya hasilnya lebih baik. Okey. Kita kena simpati pada pelanggan kita. Kalau kita mengurut dan keadaan menjerit, kita pun tak selesa. Dalam urutan terapikur, benda ni selalu ditekankan. Jangan fikirkan anda hebat mengurut kekuatan dengan kekuatan, tetapi anda dalam mengurut dengan kasih sayang. Hebat anda ialah dengan kasih sayang. Itu adalah perkara yang Kun terapkan kepada pengamal urutan terapikur. Rasa hilang pedih hulati bukan menandakan GERD sudah pulih. Yang salah faham. GERD ni dia datang berulang kali. Maka rawatannya tidak semestinya waktu dirasa sakit. Nak merawat continuous. Waktu dia tak ada rasa sakit tu, urut. Supaya tidak berulang masalah GERD tu. Ya? Sakitnya berulang-ulang, itulah kita cuba cegah. Kalau sesekali anda rasa ada panas bulu hati, saya rasa semua orang pernah rasa, tapi tak jadi GERD lah. Bila dah jadi GERD ni, anda jangan fikir pula bila time dia hilang tu, anda kata sembuh. Tak. Dia akan datang balik. Pastikan tempat yang poin-poin yang saya tunjukkan itu hendaklah keadaannya lebih lembut daripada sebelumnya. Okey, satu masa kita mungkin akan terasa macam panas nak keluar tau. Panas tu nak keluar dekat mulut tu. Jadi kita bagi tip ialah angkat leher. Tak apa, bahu tak perlu angkat. Angkat leher dan tahan leher tu dan waktu baring menelentang. Angkat leher dan tahan. Okey, selama 60 saat. Ini akan menguatkan otot kat sini. Yang tempat kita urut tadi. Ini membantulah mengawal jus ataupun asid ataupun isi perut tu keluar ke tekak. Okey, kalau anda ada rasa pedih hulu hati, sakit dada dan disertai dengan sakit lengan, hendaklah jumpa doktor. Bimbang ada mengalami masalah jantung. Mungkin di kalangan wanita hamil boleh juga berlaku GERD. Kenapa? Terutamanya pada trimester pertama dan juga trimester akhir, trimester ketiga. Selalu di kalangan wanita hamil berlaku GERD. Sebabnya ialah orang yang wanita hamil ni, dia ada satu hormon progesteron, ya. Dia boleh menyebabkan otot bahagian bawah esophagus tu santai. Ini yang menyebabkan kemungkinan berlakunya acid reflux. Kalau bahagian esophagus tu santai, maka pintu pun terbuka. Pintu apa tadi? Sphincter tadi terbuka. Dah santai sangat, berehat. Maka asid ataupun jus dalam perut tu naik ke atas. Okey. Di samping tu ada juga logiknya. Tekanan bayi tu boleh juga menyebabkan berlakunya GERD, ya. Mungkin bayi tu dah membesar pada trimester ketiga tu, ini dah menyebabkan tekanan pada bahagian perut. Okey. Bayi juga pernah merasai juga GERD ni, ya. Itu disebabkan perut dia belum bertoleransi lagi dengan kenyang gitu, ya. GERD ni kalau dia berlaku pada bayi, disebabkan perut bayi itu kecil, belum lagi nak bertoleransi dengan rasa kenyang tu. Jadi dia minum muntah, ya. Jadi dia boleh menyebabkan isi dalam perut tu naik semula. Jadi kena berhati-hatilah pada orang yang ada GERD ni. Anda tak boleh minum, orang Islam memang tak boleh minum beralkohol lah. Minuman yang makanan yang berasid, citrus ke, coklat ke, kafein ke, makanan pedas atau berlemak, elakkan. Ini kalau mereka yang dah kena GERD. GERD tu dah jadi penyakit. Kalau sekali-sekala tak ada masalah. Tapi kalau masalah ni berulang-ulang, dinamakan suatu penyakit. Itu GERD.
Ya. Jadi kita terus tonton video seterusnya. Jadi saya minta semua orang tolong mute supaya tidak terganggu sahabat-sahabat kita yang lain. Kita mulakan urutan di bahagian ulu hati, sama ada guna ibu jari ataupun menggunakan jari yang lain. Kalau kita tekan di sini, kita akan terasa tulang lembut tanpa perlu menggunakan kekuatan. Sebab pesakit yang mengalami GERD ni, kita sentuh sikit pun di bahagian ni memang sakit. Kita urut sedikit perlahan, kemudian turun lagi sehingga di bahagian tengah antara ulu hati dan pusat. Kenapa? Sebabnya di bahagian ini banyak lingkaran ataupun ketulan yang perlu kita rungkai supaya tidak menyebabkan tarikan ataupun tekanan di bahagian esophagus dan juga sphincter. Jadi sepanjang kita urut daripada sini, ya, sepanjang kita urut dari sini, ya, kita akan rasa pelanggan kita akan berasa sakit, ya. Dan kita juga rasa di bahagian sini ada ketulan, ada lapisan yang keras, ya. Kita urut di sini, ya, sampai di tengah antara ulu hati dan pusat. Okey. Di bahagian sini, ya, saya tunjukkan di sini, ya, iaitu juga dikenali sebagai CV16, ya, CV16 point sini, iaitu betul-betul terletak di tulang lembut, ya, di bahagian hulu hati, dan di tengah antara hulu hati dengan pusat terletaknya satu poin lagi, dikenali sebagai CV12, juga sering mengalami lapisan berketul, lingkaran, ya, di sini yang perlu kita urut, ya. Kemudian di antaranya ini juga ada poin, terdapat lingkaran ataupun ketulan. Jadi anda boleh urut lama sedikit tetapi perlahan, ya, sebab mangsa ataupun pesakit GERD ni kalau kita sentuh di sini memang sakit, ya. Jadi tak perlu tekan kuat pun. Sampai ke poin yang tertentu di sini kita urut lama sedikit selama seminit setiap poin. Setiap poin 1 minit. Tetapi hendaklah urutan perlahan dan lembut. Tidak perlu menggunakan kekuatan kerana pesakit memang akan berasa sakit di tempat ini. Terusnya, untuk mengelakkan asid perut keluar ke mulut ataupun tekak, kita hendaklah kuatkan di bahagian atas. Di sini ada satu lekukan, ya, di bahagian leher ni ada lekukan, dan kita urut di sini. Ya, urut di sini. Jangan tekan kuat, jangan tertekan leher. Sini ada lekukan, jadi kita urut di sini untuk menguatkan bahagian sini. Lakukan selama 1 minit dengan urutan lembut dan perlahan. Seterusnya, kita kuatkan sistem imun pesakit. Jadi kita urut di bahagian anggota tangannya. Di sini pergelangan tangan, letakkan 3 jari, kita urut di sini. Ya, kita akan rasa tempat ini berketul dan pelanggan pun merasa sakit dengan urutan kita walaupun perlahan. Jadi tidak perlu guna kekuatan untuk urut di bahagian sini. Selama 1 minit. Poin ini juga dikenali sebagai PC6. Seterusnya, kita urut di bahagian kaki, ya, urutan utamanya untuk stimulate bahagian perut, iaitu ia terletak di sini. Ini kepala lutut, kita letakkan 4 jari, ya. Selepas 4 jari, kita nampak tak poin di sini yang juga dikenali sebagai ST36. Ia terletak di sudut antara 2 tulang,
Ya. Di sini ada satu tulang betis dan juga bawah. Kat sini ada sudut. Jadi kita urut betul-betul di sudut. Urut di kedua belah kiri dan kanan kaki. Urut, ya. Urut sama ada menggunakan ibu jari ataupun jari telunjuk, ya. Ataupun menggunakan siku jari pun boleh. Tidak perlu menggunakan kekuatan sebab tempat ini sangat sakit. Memadai anda urut perlahan selama 1 minit. Dan seterusnya kita urut di bahagian tapak kaki. Kita lihat di sini dia terletak antara sudut antara dua tulang ibu jari dan jari kedua bertemu di sini. Kat sini ada sudut, urut di sini. Urut di sini. Poin ini juga dinamakan sebagai LR3. Ya, kita urut di sini. Kita masuk celah-celah dia. Memang sangat menyakitkan, jadi urutan tidak perlu kuat. Memadai anda urutan perlahan selama 1 minit. Lakukan urutan ini kiri dan kanan. Bagi sesetengah pengamal, mereka akan mengurut di bahagian tulang belakang. Urutannya ia terletak di bahagian belakang kepala, ya, ataupun tengkuk. Jika anda nak pastikan kedudukan yang betul, ialah anda lihat hujung telinga. Hujung telinga ni anda naikkan ke atas. Ia terletak di sisi tulang belakang. Ya, di sisi tulang belakang sini, urut di sini. Jika anda tak pasti, anda gunakan ke 4 jari, urut di sini. Ya, bagi mereka berasa lega. Ya, lega, urut di sini. Urut saja. Ya, tempat ini agak menenangkan, tidak perlu kuat. Urut selama 1 minit. Ya, urut di sini. Ya, urut di sini ke selama 1 minit. Seterusnya anda boleh urut bahagian struktur tulang belakang di bahagian tengah ataupun torasik. Kedudukannya ialah ia terletak di bahagian bawah daripada tulang belikat. Ya, ini tulang belikat. Ya. Jadi anda boleh urut sisi, kedua-dua sisi. Di tengah-tengah ni tulang belakang. Jadi anda boleh urut sisi tulang belakang di bahagian sini. Okey. Kedudukan yang tepat ia terletak berada di tulang belakang bernombor T8 dan juga bawahnya T9. Ya. Ataupun anda urut poin sini secara borong ataupun anda urut secara pukal lah, ya. Urut di bahagian sini pun boleh. Memang agak sakit, ya. Jadi anda urut perlahan-lahan. Memadai anda urut satu poin ni serentak selama 1 minit. Ya. InsyaAllah membantu pelanggan kita dapat meredakan GERD-nya. Dengan harapan GERD dapat dipulihkan segera.